So untuk operasi set, soalan dia sangat senang. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. أرجو عند الله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk tugasan penakulan logik, saya ada semak dan ada pelajar yang buat semua dan ada yang dah buat tapi ada yang silap. Saya masih belum komen lagi. So nanti esok mungkin saya akan komen lah, mana yang nak kena buat pembetulan, kena buat pembetulan. Mana yang tak siap hantar lagi tugasan, kena siapkan. Okey, so untuk tu minggu ni kita akan belajar operasi set. Jadi saya nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan set. Okey, set ni biasanya dia diwakili dalam bentuk gambar Raja Van. Contoh, gambar Raja Van bentuk dia macam ni lah. Dia ada set semesta, dia ada gambar Raja P, Q dan R. Okey, jadi dalam set dalam hukum set ni dia ada dua simbol yang awak kena faham. Dia sebenarnya banyak tapi saya ajar dua dulu. Kita ada simbol kesatuan, kita ada simbol persilangan. Okey, kita ada simbol persilangan. Okey, simbol ni sebenarnya dia ada hubung kait dengan penakulan logik. Kita belajar atau, kita belajar dan, so dia macam ada kaitan. Okey, so kalau atau ni, okey, sebab dia ada simbol dia ada huruf U. Okey, dia ada huruf U, dia bentuk U lah. Dan untuk dan dia ada huruf N dan simbol dia berbentuk N. Jadi senang je nak ingat. Kalau awak faham betul-betul konsep penakulan logik yang saya dah ajar, kita ada dua situasi. Kita ada situasi atau, kita ada situasi dan. Okey, untuk atau ni maksudnya dia akan ambil semua. Dia akan jenis yang tidak berkira. Maksudnya macam atau ni dia akan tarik semua benda. Kalau dan, dia akan ambil kedua-duanya betul baru dia akan ambil. Okey, so maksudnya untuk set operasi ni, persilangan ni dia macam ada sedikit ragam dia lah. Okey, persilangan ni dia ada ragam dia. So kalau kesatuan ni dia tak ada ragam sangat. Okey, maksudnya dia jenis yang ada je dia terus ambil. Maksudnya macam tu lah. So nanti untuk set operasi ni kita akan tengok macam mana simbol kesatuan dengan simbol persilangan ni berfungsi. Okey, so untuk tu cara untuk kita menyelesaikan soalan ni, okey, kita kena ada langkah-langkah dia. So langkah yang pertama, apabila kita dapat soalan untuk lorikkan set, okey, langkah pertama adalah kita kena isikan nombor pada setiap ruang. Isikan nombor pada setiap ruang. Ini cara termudah untuk saya ajar. Okey, dia bagi gambar, dia bagi gambar macam ni. Dia suruh awak lorikkan hubungan set ni. Tapi sebelum kita lorik, kita kena ada langkah-langkah nak kena buat. So langkah yang pertama adalah isikan nombor pada setiap ruang. Jadi kita isilah nombor. Kita letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey, nombor ni bebas, nak letak mana-mana boleh, tapi satu ruang hanya boleh letak satu sahaja nombor. Kalau contoh kita nak letak nombor dekat dalam, contohnya kita letak macam ni lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh, asalkan setiap ruang tu ada nombor. Nak buat terbalik pun tak ada masalah. Okey, so dengan syarat kena ada nombor lah pada setiap ruang. Macam saya isi macam ni, lagi selamat. Jadi bila awak dah isikan nombor pada setiap ruang, maksudnya awak akan pergi kepada next step. Okey, kita akan pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu senaraikan unsur. Okey, senaraikan unsur. Unsur tu maksud dia, kita ada huruf P, kita ada huruf Q, kita ada huruf R. Okey, kita ada gambar rajah P, Q, R. Jadi setiap gambar tu kita kena senaraikan. Okey, contoh kalau kita isi macam saya isi ni. Okey, so untuk kita senaraikan unsur ni, saya akan senaraikan P. Okey, P ni adalah bentuk bulat. Okey, P ni adalah bentuk bulatan. Dia tak kisah bentuk apa pun, dia boleh jadi segitiga, dia boleh jadi petak. Tapi untuk gambar soalan ni, dia berbentuk bulat. Jadi P ni mewakili nombor 2 dan 3. Jadi saya senaraikan nombor dia. P adalah 2 dan 3. Okey, kemudian awak isikan pula unsur bagi Q. Okey, Q pun bentuk bulatan. So bentuk bulatan Q ni ada 3 nombor. Dia ada 3, 4, 5. So kita isilah nombor tu. Okey, saya nak lakar apa, curly bracket ni. Dia susah sikit. Okey, seterusnya R ada 5 dan 6. Okey, so ini kita dah senaraikan unsur yang ada dalam gambar. Tapi kita kena cari juga, sometimes dekat dalam soalan dia ada bagi macam simbol pelengkap. Okey, macam ada tanda lah dekat atas. Jika ada, kita juga kena senaraikan. Jadi untuk soalan macam ni, dia ada satu simbol pelengkap. Okey, dia ada satu simbol pelengkap, tapi pelengkap dia bukan mewakili PQR. Contoh kalau macam ni, pelengkap dia berada dekat kurungan. Jadi dia sebenarnya bukan apa orang kata, dia bukannya awak kena buat Q pelengkap, R pelengkap, tak payah. Maksudnya benda ni berada dekat luar. Nanti saya akan ajar sesuatu unsur yang ada pelengkap siap-siap. Contohnya macam dia terus direct, dia tak ada kurungan, dia terus macam ni. Okey, dia terus ada tanda pelengkap, macam P pelengkap dan Q something. Okey, macam ni baru kita kena senaraikan P pelengkap. Tapi kalau dia ada kurungan, okey, kurungan dia dekat dalam, lepas tu pelengkap dia dekat luar. Jadi pelengkap ni dia tidak mewakili apa-apa, dia hanya mewakili QR sahaja. Jadi benda ni kita tak perlu senaraikan. Okey, ada benda yang kita senaraikan dan ada benda yang kita tak perlu senaraikan. Okey, disebabkan pelengkap ni sekarang ni, cerita dia dekat luar kurungan. Jadi kita tak payah senaraikan. Kita cuma senaraikan yang asal sahaja, bentuk asal P, Q dan R. Okey, biasanya dalam matematik kita buat dalam kurungan dulu. Kita akan selesaikan jalan kerja berdasarkan kurungan dulu. Ialah kita belajar tambah, tolak, darab, bahagi. Lepas tu ada kurungan. Biasanya kalau matematik ni kita buat kurungan dulu kan. So untuk operasi set ni, kita juga akan buat kurungan dulu. So dalam kurungan ni, kita akan selesaikan hubungan antara Q dan R. Okey, hubungan QR. So dia menggunakan simbol kesatuan. Okey, simbol kesatuan QUR. Okey, simbol QUR. So simbol QUR ni, apabila dia katakan
simbol kesatuan, maksudnya dia akan ambil semua unsur yang ada pada Q dan semua unsur yang ada pada R daripada apa yang awak senaraikan. Okey, awak senaraikan tadi Q ada 3, 4, 5, R ada 5, 6. Jadi unsur Q kesatuan R adalah 3, 4, 5, 6. Nombor yang sama tidak akan berulang. Okey, nombor yang sama hanya ditulis sekali sahaja. Okey, kesatuan ni fungsi dia akan ambil semua. Dia akan ambil semua. Okey, dia akan ambil semua dan dia akan ambil sekali sahaja untuk unsur yang sama. Contohnya nombor 5. Sebab nombor 5 ni berulang, jadi dia ambil sekali sahaja. Okey, itu adalah fungsi untuk kesatuan. Okey. Jadi, jawapan untuk Q kesatuan R ni kita akan tulis dia sebagai 3, 4, 5, 6. Okey, 3, 4, 5, 6. Tapi saya masih lagi tuliskan jawapan tadi tu dalam kurungan sebab saya cuma selesaikan hubungan antara Q dan R sahaja. Tapi belum selesaikan semua lagi. Okey, belum selesaikan semua lagi. Okey, so baru sekarang kita akan tengok simbol pelengkap tu. Okey, kita akan tengok simbol pelengkap tu. Pelengkap ni berfungsi sebagai selain daripada. Okey, selain daripada. Contohnya macam pelengkap 3, 4, 5, 6 ni. Okey, 3, 4, 5, 6. Selain daripada 3, 4, 5, 6, nombor apa yang tidak disebutkan dalam kurungan ni? Okey, nombor apa yang tidak disebutkan? Sila tulis kat ruangan komen. Okey, tuliskan dekat ruangan komen nombor apa yang tidak disebutkan dalam kurungan ni. Okey, nombor 2. Lagi 1 dan 2. Ya, betul. Dia ada 2 dia yang tak sebut nombor 1 dengan nombor 2. Dalam banyak-banyak ruang tu, nombor yang dia tidak sebut ada 2 nombor, iaitu nombor 1, walaupun dia dekat luar kan, ambil je 1 dan 2. Okey. Jadi pelengkap ni fungsi dia akan ambil selain daripada nombor-nombor yang disebutkan tadi. Jadi nombor yang tak disebutkan adalah nombor 1 dengan 2. Okey, nombor 1 dengan 2. So itulah hasil jawapan bagi pelengkap hubungan antara Q dan R. Jadi kena ikut satu-satu. Okey, awak kena isikan nombor setiap ruang. Lepas tu awak kena senaraikan unsur, baru awak boleh jawab. Kalau awak tak buat langkah-langkah ni, memang automatic cuai. Walaupun senang kan, tapi cuai tu sentiasa selalu berlaku lah. Okey, so pelengkap ni maksudnya selain. Okey, maksudnya selain. Okey, sekarang kita dah settle untuk belah kanan. Kita dah settle untuk pelengkap Q kesatuan R ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak gabungkan dengan P pula. P disatukan dengan jawapan tadi. P disatukan dengan jawapan 1, 2 tadi tu kan. So maksudnya semua unsur P dia akan gabung sekali dengan unsur yang jawapan tadi tu. So apa hasil jawapan dia? Tulis kat ruangan komen. Apa hasil jawapan dia? Awak boleh rujuk kat sini. Okey, kalau disebut P, awak ambil daripada senarai tadi. Kesatuan. Kesatuan ni bermaksud dia akan ambil semua sekali. Dia akan ambil 2, 3. Dia akan ambil juga dengan 1, 2. So benda ni
dia akan jadi akhir jawapan dia berapa agak-agak. Okey, so masuk kesatuan ni dia akan tarik semua 1, 2 dengan 3. Okey, ini adalah hasil jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah 1, 2 dan 3. Sebab dia gunakan simbol kesatuan. Kesatuan ni maksudnya unsur P tadi iaitu 2 dengan 3, okey, dia campur dengan unsur 1, 2 ni. Jadi dia akan jadi 1, 2, 3. Nombor yang sama dia hanya tulis sekali sahaja. Jadi jawapan dia adalah 1, 2, 3. Okey, jawapannya adalah 1, 2, 3. Jadi jawapan inilah yang kita akan lorek. Okey, kita akan lorek kat kawasan ni, kawasan nombor 1. Okey, kita akan lorek macam ni. Okey. Lepas tu dengan nombor 2, 3, bulatan P ni. Okey. So yang tinggal hanyalah 4, 5, 6 je yang tidak dilorekkan. Jadi jawapan ni bila awak lorek betul, dia akan terus bagi 2 markah. Okey. Sebab soalan lorek memang 2 markah setiap satu jenis yang macam ni. So hati-hati bila awak nak buat tu, kena senaraikan dulu. Okey, senaraikan dulu baru senang. Okey. So ini adalah dia punya hasil jawapan. Ini adalah kesatuan. Kalau jawapan 2 sahaja, okey, kita akan namakan dia persilangan. Sebab persilangan tu merujuk kepada apa yang sama. Dan tu maksudnya apa yang sama antara dua benda tu. Nanti saya akan ajar persilangan punya simbol. Sekarang ni kesatuan ni senang sebab kita just tarik balik sahaja. Bentuk dia macam mangkuk kan. Bentuk dia macam mangkuk. Mangkuk ni khas untuk kita letak Coco Crunch, kita letak Milo, kita letak semua benda. Kita letak susu, kita letak apa lagi, sudu, semua benda mangkuk tu boleh letak macam-macam. So fungsi mangkuk ni adalah untuk sumbat semua benda. Jadi kalau kat sini ada mangkuk, ada 2, ada 3, ada 1, ada 2. So masukkan semua nombor tu dalam mangkuk tu. So hasilnya akan dapat 1, 2, 3. Okey. So inilah bentuk mangkuk sebenarnya. Okey, saya bagi masa awak untuk menyalin. Okey, so kita akan tengok pula pada soalan yang seterusnya. Kita ada banyak soalan dia. So kita boleh buat praktis dalam masa yang sama. Okey, so yang kedua, dia bagi bentuk yang lain. Okey, sekejap saya besarkan. Sekejap. Okey. Soalan yang seterusnya kita tengok. Sekejap saya letak page barulah. Senang sikit. Okey. Bila dia bagi macam ni, dia suruh awak lorekkan pula hubungan antara ST dengan R
Okey, first ikut step yang saya ajar, kita kena isikan nombor pada setiap ruang. Jadi, untuk gambar yang macam ni, awak letak je nombor sesuka hati. Okey, kita letak kat sini luar ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada 5 ruang. Jangan letak sini lagi sebab sini dah ada dah. Okey, so dia ada 5 je. Lepas tu awak senaraikan lah. Okey, senaraikan. Kita ada 3 huruf. Senaraikan 3 huruf dulu. Kita ada R. Okey, kita ada R, kita ada S, kita ada T. Okey, senaraikan dulu. So, R ni adalah bentuk bulatan besar. So, bulatan besar ni dia ada 3 nombor. Dia ada 2, 3 dengan 4. Okey, awak boleh tengok bulatan R. Okey, dia ada 3 nombor. Kemudian S, dia hanya bulatan kecil dekat dalam. So, S ni hanya ada 1 nombor, iaitu nombor 4. Okey, T pun sama, bulatan besar ada 3 nombor. So, 3 nombor T ni kita ambil 3, 4, 5. Senang je. Okay, 3, 4, 5. Macam ni. So, ini maksudnya awak isikan nombor, lepas tu awak senaraikan 3-3 gambar tu. Kalau dia ada 4 gambar, letaklah 4-4 kan. Tapi kat dalam soalan ni dia ada 3 huruf lah. Dia ada RST. Jadi kalau ada something yang dia macam bagi P, Q, R, S, so dia ada 4 gambar. Awak kena ingat lah, soalan tu dia tak semestinya sama, bergantung pada soalan. Okey. Kemudian kita tengok pula pada simbol pelengkap. Pelengkap yang maksudnya ada tanda lah dekat huruf. Contoh kat sini kita ada nampak pelengkap pada R, betul-betul pelengkap pada huruf. Jadi kita kena senaraikan sesuatu yang baru, iaitu R. Saya letak sebelah R Saya letak sebelah R ni, dia nak pelengkap, R pelengkap. Ni saya nak senaraikan R pelengkap. R pelengkap maksudnya selain daripada nombor-nombor R. Okey, selain daripada nombor-nombor R yang ada dalam semua. Yang ada dalam semua gambar ni, selain daripada 2, 3, 4, nombor apa? Tulis kat ruangan komen. Okey, tulis kat ruangan komen. Okey, 1 dan 5. Okey, so awak dah nampak kat sini, kita dah nampak dia punya pelengkap dia adalah 1,5. Macam itulah something. Okey. Okey, maksudnya kita dah selesai cari untuk pelengkap R. Sekarang kita nak jalankan penyelesaian. Okey, kita nak siapkan kerja. So ada kurungan, kita mesti kena lengkapkan kurungan dulu. Okey, kita selesaikan yang kurungan ni. Apakah hubungan S dan T? Okey, S dan T menggunakan simbol kesatuan sebab bentuk macam N. Okey, N ni maksudnya kesatuan. So N ni bermaksud awak kena tengok huruf dia, S dengan T biasa. So kita tengok dua ni, kita tengok 1 dengan 2 dengan 3 ni, S dengan T ni. Apa yang dimaksudkan dengan persilangan? Persilangan tu adalah nombor ataupun unsur yang sama sahaja. Okey, antara S dengan T, nombor yang sama adalah nombor 4. Okey, kalau ada lebih-lebih lah, tapi dia sekarang ni dia ada satu nombor yang sama ataupun unsur yang sama. Okey, dia ada nombor 4 yang sama. Jadi jawapan bagi S dan T adalah 4. Okey, dia nak yang sama sahaja. Ni kes ni dia cerewet sikit. Ni ragam dia. Okey, dia nak yang sama juga. So antara S dengan T, unsur yang sama adalah 4. Okey, 4. Dan pelengkap R ni tadi, pelengkap R ni kita dapat tadi 1, 5.
Okey, perlengkapan ni kita dapat 15 dan simbol yang kita nak selesaikan adalah simbol kesatuan. Jadi apakah hasil jawapan bagi hubungan set ini? Okey, tuliskan jawapan anda dekat ruangan komen. Okey, tuliskan jawapan anda dekat ruangan komen. Okey, 1, 4, 5. Kebahagiaannya dapat yang sama lah. Sebab kita cakap mangkuk maksudnya dia akan tarik semua. Dia akan letaklah hijau ni, dia letaklah merah ni, dia letak. So dia sumbatlah semua benda. So jawapan yang terhasil adalah 1, 4, 5. Jadi itu adalah hasil jawapan awak. Awak kena lorekkan kawasan nombor 1. Okey, lorekkan kawasan nombor 1 ni. Lorekkan cantik-cantik lah, pakai pembaris kalau boleh. Okey. Lepas tu lorekkan pula nombor 4 dan nombor 5. Okey, yang tinggal hanyalah nombor 2 dan 3 sahaja. Maksudnya ini adalah hasil jawapan. Okey. So ini adalah operasi set. Okey, awak boleh terus salin. Okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan C. Sekejap saya tarik naik atas. Asal dia tak naik atas? Okey, soalan sini saya nak awak saya buat nombor dia. Okey, lepas tu awak senaraikan. Okey. Saya letak nombor dia. Jadi macam biasalah, dapat soalan macam ni. Okey, kita letak nombor 1, 2. Okey, 2 tu pada sini lah. So 3, 4, 5, 6. Kalau boleh, kalau nak nak letak nombor tu, kita ikut daripada kiri ke kanan. Maksudnya kita settlekan kiri ke kanan lagi, nampak lah. So tak ada ruangan lagi yang kosong. Okey, macam ni dia adalah dua ruangan yang berbeza. 2 dengan 5 tu adalah ruangan yang berbeza. Okey, sekarang awak boleh terus senaraikan unsur-unsur J, I dan H. Kita ada J, kita ada I, kita ada H. Ikut soalan, siapa yang ada pelengkap, awak tengok ada I pelengkap, awak terus letak sebelah I ni. Okey, letak I pelengkap. Maksudnya dia punya berlawanan lah. So senaraikan 4 benda ni.
Okey, so saya nak cepatkan sikit. So J ni bermaksud bulatan besar daripada sini. So dia ada 4 dia ada 4 nombor. Kita letak 2, 3, 4, 5. Okey, kita letak 2, 3, 4, 5. Okey, macam ni something lah. Aduh, susahnya nak lukis benda ni. Okey, lepas tu I dia adalah bulatan tengah ni. Dia sedara kecil. Dia ada 2 nombor sahaja, iaitu 3 dan 4. Okey, 3 dan 4. Dan H, okey, H kita ada 4, 5, 6. Okey, harap awak pun dapat lebih kurang sama lah. Kemudian selain daripada I, kita ada nombor 1, 2, 5 dan 6. Okey, 1, 2, 5 dan 6. Sebab selain daripada 3, 4 ni, kita ada nombor lain lah, iaitu nombor 1, 2, 5 dengan 6. So ini adalah cara untuk kita senaraikan berdasarkan gambar yang kosong. Kalau soalan suruh lorek, senang je nak lorek. Inilah cara dia. Okey, kena ada langkah-langkah yang saya ajar tadi. So untuk lihat gambar, pastikan awak tengok gambar tu betul-betul lah. Jangan sampai mata awak juling kan. Ruang dia ada berapa, kena tengok betul-betul. Okey, bila soalan dia bagi macam ni, dia bagi 3 sekali jalan, tak ada kurungan. So bila tak ada kurungan ni, kita akan start daripada kiri ke kanan. Okey, kita buat satu-satu tau. Kita buat partner by partner. Contohnya, kita buat depan dulu, I dengan J dulu. Okey, I pelengkap dengan J dulu. Okey, I pelengkap dengan J. Dan dia gunakan simbol persilangan. Okey, jadi apakah jawapan bagi pelengkap I dan J? Tuliskan kat ruangan komen. Okey, apakah jawapan untuk pelengkap I dan J? Dan 5. Oops, satukan. Okey, 2 dan 5 jawapan dia. Sebab kita tengok antara pelengkap I dekat warna merah ni So pelengkap I dengan J biasa. J biasa yang warna hitam ni. So apakah simbol yang digunakan? Digunakan simbol persilangan. Okey, simbol persilangan ni maksudnya unsur yang sama. So kita ada nombor 2, kita ada nombor 5. Okey, itu sahaja nombor yang sama. So nombor yang sama ni adalah jawapan dia, 2, 5. Okey. Okey, 2, 5 ni jawapan untuk pasangan pelengkap I dengan J. Sekarang ni kita nak gabung sikit dengan H. H ni tadi kita ambil balik 4, 5, 6. Okey, 4, 5, 6. Sekejap Okey. So apakah yang sama antara kedua-dua hubungan ni? Apakah jawapan akhir? Tuliskan kat ruangan komen. Apakah jawapan akhir dia? Okey, 5. Okey, dia ada satu sahaja yang sama. Dia ada nombor 5. Jadi 5 sahaja jawapan dia. Tak ada jawapan lain. Okey, jadi nak lorek kat mana? Lorek kawasan 5 sahaja. Kita lorek sini. Okey, kita lorek sini. So dia dapatlah jawapan 2 markah. Okey, senang kan? So inilah operasi set yang basic yang awak kena tahu.
Ni soalan ni kadang-kadang keluar dekat bahagian A kertas 2. Okey, so ini adalah operasi set yang saya ajar hari ini untuk persilangan dan kesatuan. Okey, ada sikit tambahan dengan simbol pelengkap. Okey, fungsi-fungsi 3 benda ni senang je. Biasanya pelajar dah faham dah, tapi selalu cuai. Sebab apa? Ada pelajar dia jenis yang tak nak senaraikan, dia tak nak dia tak nak letak nombor pada gambar, dia terus je congak. Nak congak tu memang boleh, orang yang pro dan expert je boleh buat, tapi biasanya selalu salah. Nak cakap nak dapat betul tu susah sikit. Dia dah tahu tapi dia cuai. So ikutlah cara ni. Bila ikut cara ni senang. Okey, dia tak dapat cuai, memang senang dapat jawapan. Okey. So ini berkenaan dengan soalan C. Next kita go through kepada soalan D. Soalan D ni nampaklah bentuk lain sikit, something different. Okey, tapi cara dia sama macam yang saya ajar. Letakkan nombor pada setiap ruang. So awak tengok nombor yang saya letak ni, saya letak dari kiri dulu. Okey, saya letak nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, ada 6 ruang. So sekarang tugas awak adalah senaraikan. Senaraikan yang biasa dulu baru pelengkap. Okey, senaraikan yang biasa dulu. Saya letak warna hitam, A, B, C, baru pelengkap. Pelengkap yang ada dekat sini hanyalah satu, iaitu B. So letak B pelengkap. Saya letak pelengkap sebagai warna merah. Okey, right. So A ada 2 nombor, iaitu bentuk segitiga. Kita ada nombor 2 dan 3. Okey, dan B bentuk petak. Kita ada 3 nombor. Kita ada 3, 4 dan 5. Manakala C adalah bentuk bulat, kita ada 2 nombor, iaitu 5 dan 6. Okey, so hati-hati bila awak nak tengok tu, awak kena tengok bentuk dia lah. Bentuk dia, adakah dia bentuk ni sampai mana? Dia sampai 2, 3 saja. Okey, kemudian B ni petak dia ada 3, 4, 5. Kemudian bulat dia ada 5 dan 6. So awak kena senaraikan elok-elok. Okey, kemudian pelengkap B pun sama. Selain daripada bentuk petak, kita cuma ada nombor 1, 2 dan 6 sahaja. Okey, selain daripada bentuk petak iaitu 3, 4, 5 tu, kita ada lagi 3 nombor yang tidak disebutkan, iaitu 1, 2 dan 6. Senang sahaja. Okey, saya bagi masa awak seminit untuk awak terus cari hasil jawapan lorekkan. Okey, hasil jawapan lorekkan. Jangan tulis dulu, cari dulu. Okey, jangan komen dulu. Awak boleh conteng kat buku awak ataupun catatan. Jangan komen apa-apa dulu. Okey, so apakah jawapan akhir dia? Tuliskan dekat ruangan komen.
Okey. Mostly dapat 1, 2, 3, 5, 6. Okey. Kita ada 5 jawab kita ada 5 kawasan lorik. Okey. Kecuali 4. So betul lah. Sebab apa? Okey, ni saya explain alalan tu sebab awak dah faham kan? Okey. So A disatukan dengan B pelengkap. So A kat sini 2, 3 dengan 1, 2, 6. So hasil jawapan dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 6. Okey. Dan C pula dia akan gabung dengan 5, 6. Okey, dia akan gabung dengan 5, 6. Gunakan simbol kesatuan lagi sekali. So hasil jawapan dia akan campur dia jadi 1, 2, 3, 5, 6. So kawasan lorikan dia adalah semua kecuali 4. Okey, semua kawasan dia berlorik kecuali nombor 4. Okey, saya lorik macam ni. So kalau awak lorik pakai pembaris lah, nampak kemas. Nantilah kalau awak lukis kat buku ke apa ke. Okey, so soalan ni boleh je dapat dekat Google Classroom kan. Okey, so tinggalkan nombor 4 tu bersih kosong macam tu. So ini adalah hasil jawapan dia. Okey, ni adalah operasi set. Okey, so itu sahaja yang saya nak explain hari ni. Tak nak banyak-banyak pun, sebab kita belajar satu topik 2 minggu. Jadi balance lah. Okey, balance untuk pelajar. So hari ni saya cuma nak pelajar fahamkan dulu fungsi-fungsi untuk kedua-dua simbol tadilah, iaitu kesatuan dan persilangan. Dan tambahan untuk awak adalah pelengkap. Okey, so untuk kotak ni macam awak nampak kan, set sotong ni. Sotong ni sebenarnya kalau sometimes soalan tu dia tak bagi pun ada juga. Ada juga soalan yang dia bagi. So nama dia adalah set semesta. Yang ni sebenarnya dia mewakili keseluruhan. Tak ada masalah pun. Okay, awak just follow sahaja apa yang saya ajar tadi. Dia ada soalan dia bagi set semesta, ada soalan dia tak bagi. Tapi tak ada apa-apa efek pun, sama je. Cara jawab dia still sama. Okay, so itu sahaja soalannya. Dan minggu depan adalah cuti. Saya ulang lagi sekali, minggu depan cuti. Jadi tolong siapkan kerja-kerja yang lepas. Kalau ada pembetulan, tolong buat pembetulan. Kalau boleh awak settlekan cepatlah, sebab nanti awak boleh cuti kan. Kalau awak tak settlekan cepat, last minute buat, memang jadi last minute punya kerja lah. Okey, so untuk soalan ni saya akan sambung lagi pada soalan nombor 3 dan 4. 3 dan 4 ni dia sangat susah lah, tapi yang ni saya akan tolong. Okey, nombor 3 dan 4 ni naik cuti nanti. Okey, naik cuti hari Jumaat, 2 minggu lagi. Okey, so untuk tugasan, saya nak bagi satu tugasan. Okey, tugasan tu ada 4 soalan. Soalan nombor 2 ni, okey, soalan 2A, B, C dan D, awak tolong lengkapkan. Tempoh masa 3 minggu. Lama start daripada minggu ni sampailah 3 minggu yang akan datang. Okey, lama. So bolehlah siapkan benda ni, alang-alang sekali. Okey, so buat note kat sini. Nombor 2 ni adalah homework. Okey, soalan 2 ni adalah homework. So amalkan apa yang saya dah ajar tadi. InsyaAllah awak akan dapat betul semualah. So itu sahaja kelas saya. Jadi saya nak ambil kehadiran. Okay, saya letakkan dekat ruangan komen. Jadi awak tolong ambil kehadiran. Dan lepas tu awak boleh rehat awal. Okay, habis awal kelas. So itu sahaja daripada saya.
Selamat bercuti. Sekian, terima kasih, assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi naik cuti nanti.